Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk kali ni video kali ni adalah mengenai determinants, tapi bukan semualah. Kita akan lihat beberapa part dalam topik, dalam chapter ni ya. Untuk video ni lah. Okay, so yang pertama untuk determinants kita akan cover intro ni memanglah. So yang cofactor expansion ni semua ni determinant sebenarnya awak dah pernah buat lah, cuma kita belajar, kita akan lihat one by one sikit lah. Yang ketiga, kemudian kita akan lihat juga properties of determinant. Determinant ada banyak properties ya. Kemudian kita akan lihat juga macam mana kita nak dapatkan matrix inverse menggunakan adjoint. So kita dah lihat sebelum ni kita guna ERO kan. Jadi kali ni kita akan lihat pula menggunakan nak apply determinant untuk dapatkan matrix inverse, iaitu guna kaedah adjoint. Okay, so apa itu determinant? Determinant bagi square matrix. So kita consider square matrix sekarang ni, determinantnya adalah single number. Kita boleh tulis determinant ni dengan dua cara lah. So yang pertama, determinant A dat A ni, ada certain buku dia guna dat A ni. Okay, ada certain buku ada guna determinant A lah, tulis macam ni. Saya kebanyakannya saya akan tulis guna cara yang kedua ni lah. Okay, determinant ni akan lead kepada explicit formula ini yang adjoint tadi for the inverse and invertible matrix. Even kalau dalam properties of determinant pun kita boleh lihat matrix tu adalah invertible matrix ataupun tidak. Okay, menggunakan teknik of determinant lah. Okay, kalau untuk determinant matrix one by one, dimension 1 ni lah. So kita ada determinant A equal to A itu semulalah apa nilai yang dalam matrix A itulah. Kalau 2 by 2, so determinantnya formulanya diberi oleh ini. Mana let's say kita ada matrix A, A, B, C, D ni. So determinantnya adalah AD yang silang ya, minus BC. Kalau kita ada 3 by 3 matrix, okay, determinant ni kita guna teknik yang ini. Okay, formulanya yang ni lah. So formula yang ini sebenarnya ini yang kita nak belajar, iaitu cofactor expansion tu lah. Tapi saya yakin lah awak semua dah pernah buat determinant guna ni kan. Cuma kita akan kenal, kita akan macam ke belakang sikit untuk tahu mengenai cofactor expansion tu ya. Kita tengok example dulu. Okay, example okay. Okay, tadi yang ni untuk adalah cofactor expansion tu kan. Okay, sekarang ni dia ada satu lagi cara tulis determinant untuk 3 by 3 ni, iaitu menggunakan formula ni. Awak boleh tengok formula ni ada dalam saya punya nota. So dia dapat macam ni lah, dia cross ni dapat formula macam ni lah. Okay, tapi method yang macam ni lebih sesuai untuk matrix 3 by 3. Kalau matrixnya lebih macam 4 by 4 ke, dah susah dah kan. Okay, jadi kita tengok dulu. Ni kalau actually awak pun memang dah tahu dah macam mana nak dapatkan determinant untuk matrix ni. Saya show untuk satu je lah. Okay, yang A ni senang je lah kan. Yang B dengan C ni saya show satu saja, satu lagi tu saya bagi example. Okay, saya bagi example, saya bagi jawapan. Okay, kita lihat yang A dulu. So untuk yang A ni determinant bagi A, okay, sama dengan kalau ikut determinant tadi dia adalah silang ni, dua ni. So yang ni 6 kali ni $18 16, so equal to
itulah. So ni dia punya answer untuk determinant. Determinant bagi B saya guna cara cofactor expansion So ini sama dengan cofactor expansion. Macam mana? Awak tengok saya buat untuk yang ni lah. Untuk B, kita consider matrix B dekat sini. Kejap saya ambil matrix B ni. Kita ada matrix B yang ni lah. Okey. Okey, cara kita nak guna yang formula cofactor expansion ni, kita pilih mana-mana satu row ataupun kolom yang kita nak sebagai main row ataupun kolom dia lah yang kita nak expand tu. So let's say kita ada saya ambil ni lah kolom yang pertama ni, saya consider yang ni. Okey, saya consider yang ni. Okay, so untuk yang pertama ni, pada yang dah biasa buat cara yang awak dah biasa lah. Pada yang ingat lupa, so boleh tengok cara saya buat untuk determinant So untuk yang ni, pertama sekali kena tahu, bagi nak dapatkan yang ni, dia punya sign dia tu, dia dekat sini dia ada tambah tolak tambah lah, plus minus plus. So kalau guna yang kedua ni, ikutlah, lepas tambah tolak tambah tolak dan seterusnya lah sign dia. Tapi sebab saya guna yang pertama ni sahaja, so saya ambil sign yang macam ni lah. Okey, jadi apa guna plus ni, ikutlah dekat sini. Kalau 3 ni plus 3 lah, so 3 je lah, dia tak ada tanda apa-apa. Darab dengan dia punya determinant bagi yang lain tu lah. So kalau katalah kita sekarang kita pada 3 ni, 3. So 3 kolom ni dekat sini, row ni dekat sini. Jadi kita consider yang lain ni sebagai kita cari dia punya determinant lah. So 2, 1, negatif 2, 4. Okey, dah. Jadi sekarang kita tengok kepada yang petak yang satu ni pula lah. Satu ni dekat tengah ni kan, so saya cross sini 1, sini pun saya cross. Okey, so 1 ni tandanya adalah negatif, so sign dia negatif. Okey, 1 darab dengan yang determinant yang dekat sini, yang tinggal ni adalah, sebab saya dah potong kat sini kan, 1 buat ada dekat sini, so yang tinggal adalah 5, 1 negatif 2, 4. Okey, last sekali adalah 3, so 3 sign dia adalah plus 3. Okey, kita tengok apa yang ada lah untuk 3 ni. So 3 cross pada 3 lah, 3 berada dekat kolom yang ketiga, row yang pertama kan. Okey, yang tinggal adalah 5, 2, negatif 2, negatif 2. Alright, jadi kita kira ini adalah determinant lah. Determinant ni gunalah cara yang 2 by 2 tadi. Okay, dah senang kan. So 3, ni cari cara determinant yang atas ni. So 8 tolak negatif 2, so 10 lah. Okey, tolak 1, so tolak 20, tolak negatif 2, so 22, plus 3 negatif 10 tolak negatif 2, so negatif 10 tambah 4 negatif 6. So kalau kita kira semua ni dapat berapa ni? Okey, dapat negatif 10. Okey, macam tu caranya. Okey, ini kalau saya consider row yang pertama ni lah. Okey, boleh ya. So saya pergi kepada kolom yang kolom pula, yang C pula. Okey, yang C ni saya tak nak tunjuk sampai habis lah. Okey, saya cuma tunjuk kalau kita ada pilihan lain untuk expand dia punya cofactor untuk buat cofactor expansion ni selain dari row yang pertama tadi, kolom row yang pertama lah.
katalah saya tak naklah guna row yang pertama. Okey, kalau macam kes ni tak ada yang kosong dalam ni, so of course lah kita boleh ambil mana-mana row. Katalah saya nak buat guna ni kolom yang kedua. Nak buat guna kolom yang kedua pula, row yang kedua. Boleh. Okey, ni main row dia. Jadi saya tulis formula je lah ya. So macam mana nak cari determinan bagi C? So sebab dekat sini, so ingat ya, dia tambah tolak, tambah sign dia, plus positif, negatif, positif. So sini negatif, positif, negatif. Okey, so ni start dengan negatif lah. Jadi kita start dengan negatif 1. Okey, darab dengan sama macam tadi, sebab negatif 1 ni pada kolom, pada row yang kedua, kolom yang pertama. So kita tulis apa yang tinggal sajalah, 1, 4, 3, 1 Okey, so positif, so tambah 8 lah, plus 8. Jadi untuk row yang kedua ni yang tinggal apa? 1, 4, 3, 1 1, 4, 3, 1. Okey, betul lah. Okey, dan last kali negatif 6. So negatif 6 1, 1, 1, 1, 3, dan cari macam tadi, sama macam tadi. So ini suppose dia punya answer adalah negatif 99. Sepatutnya lah. Check lah dia punya answer. Kalau ada salah dekat sini, betulkan lah. Tapi saya kira saya sebenarnya kira yang ni guna kolom yang pertama ya. So saya nak check pun tak boleh. Tapi dia punya final answer adalah negatif 99. Okey, untuk determinant awak boleh cari menggunakan calculator. So saya pasti ramai yang memang dah expert dah guna calculator ya. Dia zaman sekarang ni semuanya memang dah tahulah. Beza dengan zaman kami dululah, memang calculator tu satu benda yang baru. Inilah, tapi kalau awak dah tahu tak apalah, gunalah yang cara yang awak tahu tu. Tapi kalau tak tahu, saya show macam mana guna calculator. Sekejap. Okey, ni dah ada dalam bentuk matrix. So kita masuk mode matrix lah. 6. So let's say saya ada matrix A. Okey, matrix A 1 3x3 ya. Semulalah shift 4 dimension lah. Saya nak matrix A 1 3x3. Okey, saya masuk yang C ni. Betul tak negatif 9 tu? C tu adalah 1, 1, 4 1, 1, 4 negatif 1, 8, 6 negatif 1, 8, 6 dan 3, 3, 1 3, 3, 1. Okey, so saya nak cari dia punya determinant. Ambil yang ni lah, shift matrix ni. So ambil determinant 7. Determinant apa? Shift 4 matrix A lah. Determinant matrix A sebab kita simpan negatif 99. So dia bagi ya. Okey, itu adalah macam mana kita nak cari determinant. Okey, sampai 3x3 je lah yang ada ni lah. Tapi dia tak terhad pada 3x3. Cara macam ni, tak kisahlah matrik berapa pun, awak boleh guna cara yang sama macam ni ya. Okey, cuma panjang dan pendek je lah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita tengok dia, kita punya nota dulu. Cofactor expansion ni. Okey, pertama sekali untuk buat cofactor expansion ni, awak kena tahu apa itu minor, apa itu cofactor. Okey, saya tengok dulu dia punya definition dulu ya. Nanti lepas ni baru saya akan kita explain berdasarkan example yang kita dah buat sebelum ni ya. So sekiranya kita ada A adalah square matrix, minor bagi elemen Aij tu, okey, kita define sebagai determinant of the submatrix that remains after row yang ke I dan
kolom yang ke J are deleted from A. Okey, macam tu. Macam tadilah kita delete row I, kolom J yang kita guna tadi itulah. Dan minor ni kita denote sebagai MIJ, dan negative 1 I plus J, MIJ tu kita panggil sebagai cofactor bagi elemen IJ, dan kita denote sebagai CIJ. Okey, kita lihat example untuk cofactor expansion. Tapi sebelum kita kira example-nya, saya tunjuk dulu dari sini ni apa sebenarnya kita punya cofactor expansion dia. Okey. Kita dah biasa, memang bila sebut determinantnya kita dah tahu buat macam ni, kira dapat determinantnya kan. Tapi dari segi matematiknya, apa itu sebenarnya, apa teknik ni sebenarnya, teknik apa? Okey, teknik ini kita panggil cofactor expansion. So cofactor expansion, dalam cofactor expansion dia ada minor, dia ada cofactor. Okey, jadi apa itu minor, apa itu cofactor? Okay, kita lihat dekat sini. Okey, tengok dekat sini ya. Tengok pertama sekali kita ada sin tambah tolak tambah ni kan. So tolak tambah tolak ni kan. Okey, sin ni ada di mana? Sin tu nanti kejap lagi saya tunjuk. Okey, pertama sekali katalah let's say saya pilih inilah sebagai negatif 186. Okey, bila saya nak pilih negatif 1 ni, okey, kalau merah tadi, bila saya nak pilih negatif 1 ni, ini negatif 1 ni adalah pada elemen apa? So pada elemen A21 kan, A21. Okay, negatif 1 ni pada A21. Okay, definition bagi minor dan juga cofactor tu, cofactor expansion, minor dan juga cofactor. Definition apa tadi? Definition bagi minor dan juga cofactor. Apa itu minor, apa itu cofactor? So definition bagi minor adalah determinant yang terhasil apabila bila kita ada refer pada satu elemen yang kita nak tu lah, elemen macam ni A21 ni. Minor adalah determinant yang terhasil dengan kita delete dia punya row, row dia lah, dan juga dia punya kolom. Jadi determinant yang terhasilnya adalah determinant ni lah, betul? Ni untuk A21 ya, A21 yang dekat sini iaitu 1, 4, 3, 1. Ini determinant yang terhasil ni kita katakan dia sebagai minor dan kita tanda sebagai M. M berapa pada dia punya elemen iaitu M2. Satu ini kita kenali sebagai minor. Okey. Apa itu cofactor? Cofactor pula, cofactor dia kata adalah number negative 1 I plus J M times MIJ. Dia ada negative 1 I plus J ni. So negative 1 I plus J maksudnya negative 1 I plus J. I plus J 2 campur 1 lah, 2 campur 1 darab dengan M21. Okay. Ini minor. Sekejap ya, ni kena kira minor nilainya berapa. Nilainya berapa dekat sini? 1 tolak 12 adalah negatif 11. Okey, ini adalah minor. Okey, negatif 1, 2 plus 1 MIJ. Negatif 1, 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3 negatif kuasa dengan nombor ganjil adalah negatif lah. So sama dengan negatif 11, iaitu sama dengan 11. Ini kita kenali sebagai cofactor. Okey. Sebenarnya dia sama sahaja dengan yang atas ni, cuma daripada segi definition dia. Biasa kan kita kira je dapat determinant terus kira ni apa benda kita kira ni, apa nama dia pun kita tak tahu. Mungkin awak dah tahulah, so anggaplah macam tak tahulah konon-kononnya. Kita balik semula pada basic asal lah. So asalnya sebenarnya adalah
dia ada daripada definition tu lah. Minor adalah yang tadi yang saya sebut tadi, so kira ni minor. Cofactor adalah -1. Ini yang awak dapat, yang jadi sign tambah tolak, itu yang suruh kita hafal tu. Dia sebenarnya dari cofactor dekat sini. So cofactor dia, cofactor dia memang dia akan jadi -1. Sebab ni A11 kan, 1 plus 1, -1 1 plus 2, -1 1 plus 3. Tak ke nanti dia jadi dan seterusnya lah, sama je, ikut ini ikut IJ awak ya. Kan dia akan jadi sign yang sama. Sebenarnya sign tu adalah datang dari cofactor. Okey, itu adalah minor dan juga cofactor. Okey, apa dia nak cerita dalam minor dan juga cofactor ni, kita tengok example dekat sini dulu. Okey, dapatkan minor dan cofactor bagi elemen A11 dan juga A32 for A yang ni ya. Biasa saya ada dalam, kalau yang awak tengok soalan yang semester lepas, memang ada saya tanyalah minor apa cofactor ada. Sebab apa? Kadang-kadang awak pandai je kira determinant tu, tak ada masalah pun. Tapi bila saya tanya minor dan cofactor, awak pun confuse minor tu apa, cofactor tu. So kena tahulah sekarang ni. Sebab apa? Formula tu pun sendiri datang dari cofactor expansion. Apa cofactor expansion? Lepas ni kita tengok dia punya teorem lah. Okey, ini A11. Okey, let's say kita ada A11. Kita fokus pada A11 saja. So A11 dekat sini ya. Ini A11 maksudnya pada A11. So kita kena cari minor pada minor 11 lah. Okey, sama dengan, so bila kita ada A11 dekat sini, so sini dia kita delete yang ni lah, row dan juga kolom yang ni. So yang tinggal adalah 5 6 4 8. Okey, so ini sama dengan 40 tolak 24 berapa, 16 kan, 16. Okey, ni je lah minor dia. So minor pada M11 adalah M11 16. Apa cofactor dia? Cofactor dia C11 equal to -1 1 plus 1 darab dengan M11 lah. So -1 kuasa 2 adalah -1 lah. M11 sama dengan 16. Macam tu sahaja. Okey, apa itu dia punya minor dan juga cofactor pada A32. So now kita tengok pula pada A32. Ini kita bukan nak cari dia punya determinant ya, kita nak cari minor dengan cofactor saja. So A32 dekat mana? Row yang ketiga, kolom yang kedua. So dekat sini lah. Okey, dekat sini. So minor dia delete row yang ketiga, kolom yang kedua lah. So minor pada 32 pada 32 adalah berapa tu? Yang tinggal determinant bagi yang tinggal ni lah, 3 -4 2 6. So ni sama dengan 18 tolak. So 18 tambah 8 26. Okey, sekarang kita cari pula dia punya cofactor. Cofactor pada 32, so sama dengan -1 3 plus 2. So times dengan M32 lah. M32 kita dah cari kat sini. So cofactor dia adalah -1. So negatif lah sebab kuasa 5 So -26. Okey, tu je lah minor dan juga cofactor. Okey, kita sambung sikit lagi dia punya example ni. Okey, ini teorem yang saya sebut tadi, iaitu teorem bagi cofactor expansion ya. The determinant of n by n matrix A can be computed, determinantnya, by multiplying the elements in any row or column by their cofactors and adding the result. Right, ini yang kita buat biasalah, cuma inilah ayat teorem yang kita guna untuk kita dapatkan formula tadi. Okey, so maksudnya kita darabkan setiap elemen dalam row ataupun kolom yang kita refer tu dengan cofactor dia. Okey, sebab cofactor dengan tu kita dah cari tadi kan. Okey,
Ini kalau cofactor expansion along the J column. Okay, ini cofactor expansion along the arc. Okay, quick way to determine whether use positive or negative. So ini yang tadi cofactor dia, plus minus terusnya lah. Okay, best strategy. Macam mana kita nak guna, paling senang nak dapatkan dia punya determinant. So kita expand row atau column yang mempunyai largest number of 0. Kalau tak ada largest number of 0 pun, biasanya saya ambil nombor yang tak pelik-pelik, nombor 1 ke, akan senang ke, tak payah ada darab-darab depan tu. Okay, ikut pilihan sendiri, tapi jawapan akhir dia sama je lah. So kita tengok example lah. Ini last example untuk video ni. Okay, kita evaluate, ada lagi dua example je lah, sebab ini pun sebenarnya macam revision untuk awak. So evaluate determinant A by cofactor expansion. So kalau nak guna cofactor expansion tadi, cara kita tadi tu macam payah lah, kita guna cara biasa sahaja. Plus minus tu anggaplah itu cofactor yang awak dah gunalah. So 3 darab dengan plus minus tu lah. Okay, so okay, sekarang ingat, kalau kita nak buat cofactor expansion ni, kita pilih row ataupun kolom yang ada kosong. Okay, yang banyak kosong ni. Misalnya ada kosong kat sini satu kan, 0. So boleh pilih sama ada row yang pertama, kolom yang ketiga. Boleh tak awak nak pilih row yang kedua? Boleh, tak ada masalah, tak siapa nak marah pun. Okay, kalau awak pilih row yang kedua, pilih je lah, guna je lah. Okay, tapi kita letak kosong ni supaya kita berkurang sikit lah, untuk tambah formula dekat situ. Saya guna yang ni. Ok, determinant A sama dengan, ingat ya, positif, negatif, positif. Ok, so positif ni, inilah cofactornya. Positif, cofactor, ini bukan cofactor, ini dia punya sign dia. Nanti darab je lah dengan ni. So teorem tu menyatakan cofactor darab dengan yang minor tu, kita akan cari, itulah guna ni, darab dengan 3 tu. Ok, so macam ni, buat macam biasa je lah. So 3 okay, 3 kita eliminate ni lah. 3 darab dengan negatif 4, negatif 3, 4, 2 plus pula minus 1. Satu ni saya tak payah tulis lah. Ok, minus 1. So satu ni dah tak ada sini, negatif 2, negatif 3, 5, 2. Ok, tengok kan sepatutnya ada plus dekat sini kan. So sebab dia adalah kosong, so plus 0 je lah, tak tulis tak apalah. Ok, dah tak payah, dah short satu je. Ok, kalau banyak matrix ni besar kan lagi senang kan. Ok, so ni sama dengan darab je lah 3. So negatif 8 plus 12, 4 minus negatif 4, negatif 4 plus 15, so 11. So ini sama dengan 1. Ok, so determinant dia adalah 1. Kan senang je kan. Ok, kalau nak tulis cara cofactor expansion tadi ni, yang teorem ni tadi, tak payah tulis macam ni, saya tunjuk teorem ni ya. Teorem ni tadi, ok, dia menyatakan dia adalah elemen darab dengan cofactor dia. So darab dengan cofactor dia lah. Cofactor dia kan negatif 1, 1 plus 1, darab dengan minor dia negatif 4. Cofactor adalah ni, darab dengan minor lah, negatif 3, 4, 2. Ni lah cara dia kalau tulis, iaitu elemen darab dengan cofactor dia, dan dapat summation dia lah, plus 1 times negatif 1, 1 plus 2 1 plus 2 lah, negatif 2, negatif 3, 5 plus 0 lah. Ni cara kalau kita nak kalau dari teorem tu lah. Teorem dia apa yang teorem tu nantikan, iaitu elemen darab dengan dia punya cofactor, summation dia. Ok, untuk example yang B ni, kita tengok
dalam kita punya matrix ni. So tengok, perhatikan. Perhatikan yang kita ada banyak zero lah. So untuk row yang pertama ada 2, ni pun ada 2. Tapi kalau kita tengok untuk kolom yang kedua ni ada 3 kan, 3 zero. Ambil yang ni lah, senang kita kira satu sekali je lah, tak perlu banyak-banyak lah. So determinant A equal to, so positif, negatif, positif, negatif. So dia start dengan negatif, positif dan seterusnya. Yang lain zero tu tak payahlah. So ini dia adalah positif. So bila positif dia satu lah, satu saya tak tulis satu lah. Okay, darab dengan, so ini pada dekat sini lah. Jadi kita yang determinant ni selain daripada row dan juga kolom yang kita delete ni ya. So kita ada 1, 0, negative 1, 3, 2, sorry, bawah ni 1, negative 2, 1, 2, 0, 1. Okay, alright. So untuk yang ni nak cari determinant A, kita dah guna factor expansion dekat sini. So kita kena cari pula determinant yang ni lah untuk solve ni. So sekali lagi determinant yang ni, tengoklah macam ni ada 2 zero. So kita pilih yang ni lah. Okay, so jadi yang ni sebab dia zero, so positif, negatif. So negatif, positif. Okay, so dekat sini negatif 2, negatif 2. Ini sebab zero ni tak apalah, abaikan je lah. So ni dekat sini, so ini kita ada 1, negatif 1, 2, 1. Okay, this is equal to negatif 2. Ini 1 tambah 2, 3. So negatif 6. Ini adalah untuk example yang B. Jadi saya sampai dekat sini sahaja untuk video yang ni. Untuk next video kita akan lihat properties of determinants. Okay, so terima kasih.